Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Tuan Imam, alhamdulillah pada petang ini kesempatan yang ada ni saya minta bantuan daripada Tuan Imam untuk memperjelaskan isu yang berkaitan dengan akidah, iaitu isu seorang hamba Allah ini dia bertapa di gunung untuk mendapat kelebihan. Jadi nak minta pandangan Tuan Imam lah, apa yang Tuan faham daripada isu yang saya pernah beritahu kepada Tuan Imam hari itu ni. Minta mohon respon Tuan Imam. Terima kasih. Alhamdulillah, seperti mana yang soalan yang diajukan pada saya berkaitan dengan cerita Saiful ni yang bertapa di Gunung Jerai. Jadi ini merupakan isu akidah, isu kepercayaan sebahagian daripada orang. Dan isu ini sering kita dengar dalam masyarakat Melayu dan dalam masyarakat Malaysia amnya. Dan tidak dinafikan bahawa masih terdapat setengah umat Islam dalam masyarakat kita ni masih lagi mempercayai benda-benda karut-marut ni, syirik dan khurafat, kerana kurang ilmu berkaitan tauhid dan akidah, dalam akidah yang mantap yang dapat membezakan di antara hak dan batil. Dakwaan Saiful seperti mana yang telah disebut oleh ustaz tadi ni, mengenai perubatan Islam yang didakwanya, saya rasa itu sangat tidak benar, kerana itu dakwaannya saja mengenai perubatan Islam, tetapi kita kena tengok pada prinsip-prinsip dia. Perubatan Islam ni dia ada prinsip yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, mesti kena pegang yang tu. Dan perubatan Islam juga merupakan ikhtiar, penyembuhan jasmani dan juga rohani oleh orang Islam yang mahir dalam kaedah rawatan dengan menggunakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi dan amalan salafus soleh, ulama yang muktabar, dan semua sekali ini mereka ini menggunakan kaedah-kaedah atau bahan-bahan yang dibenarkan syarak. Wallahu alam. Terima kasih Tuan Imam. Soalan kedua, adakah mempelajari ilmu perubatan boleh dilakukan tanpa berguru? Apa komen Tuan Imam? Pandangan saya lah tentang belajar ilmu apa pun, kalau ni tak ada guru ni, tidak berguru ni, dia jadi satu kesalahan lah. Tambah-tambah lagi ilmu tentang perubatan Islam ni, dia mesti kena belajar dan perlu pada berguru, iaitu bersanad. Sebenarnya semua ilmu, tak kira lah ilmu apa pun, dia mesti ada guru yang mengajar dia. Baginda Nabi SAW, Rasulullah sendiri pun berguru dengan malaikat Jibril sebagaimana yang kita tahu, apabila beliau menerima ayat-ayat Quranul Karim daripada Allah SWT. Kita boleh tanyalah kepada perawat-perawat Islam yang mengamalkan perubatan Islam ni, mereka ada jemaah mereka dan mereka ada grup. Dan kiranya jawapan perawat yang kita tanya perawatan Islam ni, kalau ada jawapan-jawapan yang dia bagi dekat kita tu, seperti yang saya nak sebut ni, yang pertama sekali, kalau dia jawab, bila kita tanya, dia kata saya tidak berguru, saya dapat ilmu ni melalui mimpi. Yang kedua, kalau kita tanya dia jawab saya tidak berguru, saya boleh merawat selepas sembuh daripada sakit teruk. Dan seterusnya, kalau kita tanya lagi, kalau dia jawab tiba-tiba saja saya merawat, Allah nak beri kelebihan ini kepada saya. Kalau kita tanya, mereka jawab macam ni, macam kita tinggalkan mereka. Maksudnya mereka ni mendapat ilmu yang salah. Itu je. Wallahu a'lam. Tengok balik lain. Takut tak. Terima kasih Tuan Imam. Soalan yang ketiga Tuan Imam,
Adakah amalan pertapaan yang dilakukan Saiful di Gunung Jerai diharuskan oleh syarak? Ada dalilkah yang mengharuskan atau menggalakkan melakukan pertapaan tersebut? Mohon pencerahan Tuan. Dia sebenarnya begini, betapa ni bahasa kita guna noh. Bahasa kita guna betapa ni maksudnya pergi duduk seorang-seorang dalam gelap kan, lautan kan, di bukit kan. Mudahnya dari segi bahasa ialah sebahagian dari kategori uzlah atau khalwat, bersendirian. Dalam betapa seorang itu akan bersorangan, iaitu kita duduk jauh daripada anasir luar. Lepas tu kita ni duduk seorang diri, tak kira lah dalam bilik ke, dalam gua ke, di pulau ke, atau dalam hutan atau mana-mana yang jauh daripada kesibukan dunia dengan niat yang tertentu. Maka ada pun niat yang dimaksudkan ni terbahagi kepada pilihan, iaitu pengamal sendirilah. Kalau dia nak bertapa, kalau dia nak pergi beruzlah, dia pertamanya mesti kerana mencari redha Allah. Yang kedua, niat jazam amal ni kerana Allah, dan dengan niat dengan jazam bahawa amalan kerana khasiat dan kerana nak berhubung dengan alam gaib. Ada macam-macam lah jenis yang pergi tengok pada, bergantung pada niat. Ada setengah tu dia nak pergi berhubung dengan alam gaib, lepas tu nak dapat jin, nak kahwin dengan jin, nak kuasa lebih, nak jadi orang yang hebat. Jadi bergantung kepada niat. Baik, ada pun yang nak kepada keredaan Allah ni, maksudnya bersusunian untuk menangisi doa, bertaubat atau memantapkan iman hanya kerana takut kepada Allah, maka hukumnya harus dapat pahala. Kalau kita beruzlah, kata kita bersendirian ni untuk melihat balik, muhasabah diri kita balik, renung balik untuk dekatkan diri pada Allah, yang tu boleh pahala lah pula. Tapi kalau niat yang tak elok, nak macam-macam benda-benda yang bertentangan dengan apa yang saya sebut di atas tadi tu, jadi salah. Dan suluk nak uzlah ke khulwat adalah satu perbuatan yang maksud kita ni jauh daripada, kita pergi jauh daripada keluarga kita, masyarakat dalam tempoh yang tertentu. Dan Nabi SAW diceritakan sebuah hadis, saya baca sebuah hadis ni yang bermaksud, tak aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya untuk selamat? Baginda bersabda, peliharalah lidahmu, diamilah rumahmu, tangislah dosa-dosamu. Dan hujah golongan kedua pula, dia ada golongan yang kata boleh dan ada yang kata tak boleh. Dan mereka ni memberi berbagai-bagai pendapat lah. Dan pendapat yang pertama tadi maksudnya boleh. Yang kedua juga hujah daripada hadis Nabi SAW yang kata seorang mukmin ni yang hidup bergaul dengan orang ramai dan bersabar atas kerenah mereka lebih baik daripada tidak bergaul dengan orang ramai dan tidak bersabar atas kerenah mereka. Jadi dia ada dua lah, yang kata uzlah pun okey, yang tak ni pun okey. Maksud dia ada dua-dua berdalil. Baik, daripada kesimpulan kita dapat daripada betapa ni beruzlah, bersuluk, berkhulwah ni, di dalam Islam ni amat berbeza dengan pengertian masyarakat Melayu. Sebab aktiviti betapa ni dilakukan oleh golongan yang menghendaki sesuatu benda ilmu yang gaib dan mau nak uji ilmu dia. Baik, masyarakat kita ni perlu berhati-hati terhadap golongan ini atau persoalan ini menggunakan konsep dan istilah agama, iaitu tidak benar mengikut kaedah sebenar, menggunakan istilah agama tetapi tidak bersesuaian dengan syarak. Baik, wallahu alam. Terima kasih Tuan Imam. Soalan yang keempat, Saiful dia kata kerih dia ni ada keajaiban yang luar biasa. Antaranya ialah dia dapat menarik harta karun, dapat merawat penyakit sihir. Jadi apa pandangan Tuan Imam tentang sangkaan Saiful ini? Terima kasih. Dakwaan secara dasarnya Islam ni dia telah meletakkan dasar pegangan yang kukuh, dan bahawa tidak ada sesuatu yang boleh memberi manfaat dan juga mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Maksudnya jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tidak siapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan dia, dan jika ia menghendaki engkau beroleh kebaikan, maka tiada sesiapa yang akan dapat menghalangi limpah kurnianya.
Allah melimpah kurnia kepada sesiapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Surah Yunus ayat 107. Dan seterusnya Ibnu Katsir menyebut bahawa sesungguhnya kebaikan, keburukan, manfaat, bahaya hanyalah milik Allah Subhanahu Taala saja, tidak ada satu pun menyentuhinya dalam hal demikian, maka hanya Allah saja yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Boleh rujuk dalam tafsir Al-Azim, ya. Jadi berkaitan dengan Nabi sendiri pun, dia kata Nabi pun tidak boleh beri mudarat dan juga manfaat kecuali illa masya-Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Imam. Soalan yang akhir lah saya kira pada temu bual ini, iaitu pada pahaman Tuan Imam, benarkah keris itu menjadi ajaib disebabkan amalan zikir dan puasa oleh Saiful? Mohon komen Tuan Imam. Terima kasih. Sebenarnya setahu saya yang dibaca tu bukanlah zikir. Yang dibaca tu kita pun tak faham apa yang dia baca, kita pun tak tahu apa yang dia sebut. Tapi selalunya yang dibaca ni ialah mantra dalam bahasa yang kita tak fahami. Lepas tu duduk cara macam nak Islam, duduk atas sejadah dan sebagainya, menghadap kiblat, kadang tangan pegang kerih. Jadi untuk apa tu? Untuk puja lah, untuk menaikkan, memanggil atau meniru kuasa-kuasa lain, supaya kerih itu menjadi ajaib. Sebenarnya bukan daripada zikir-zikir yang kalau kita dengar sebaiknya. Dan masyarakat dulu dia simpan kerih dan dia puja kerih, dia perasap kerih, dia urus kerih tu, dia jaga untuk apa? Untuk ada pendamping pada kerih tersebut. Dan kalau kita tengok daripada garis panduan dikeluarkan oleh bahagian perubatan tradisional dan komplementari Malaysia, menyebut bahawa perawat perubatan Islam ditegah sama sekali untuk menggunakan bahan-bahan atau amalan-amalan yang bercanggah dengan hukum Islam, serta boleh membawa syirik dan fitnah, termasuklah guna terma-terma yang boleh mengelirukan. Selain daripada perawat juga dilarang daripada menyalahgunakan Al-Quran dengan cara tidak wajar, menggunakan lafaz-lafaz yang kurang jelas artinya, guna azimat, tangka, susuk dan sebagainya. Dan di samping itu juga dikaitkan dengan bahan pemujaan seperti yang tidak dibenarkan. Disebut juga dalam itulah garis panduan tu, yang pertama sekali kain kapan. Kalau ada guna kain kapan, ini salah lah, benar tidak dibenarkan. Tanah kubur, lepas tu pakaian harian, kerih, pedang yang disebut dalam ni tadi ni, ditanya pada saya tentang kerih ni. Kerih ni juga termasuk dalam perkara yang dilarang di dalam perubatan tradisional yang disebut oleh garis panduan. Dan juga tulang melulang manusia, binatang, rambut. Jadi benda-benda ni telah disebut dalam diberi panduan. Kalau ada benda-benda macam ni, benda ni adalah satu benda yang salah dan tidak boleh kita amalkan. Jadi wallahu a'lam. Begitu cantik sekali jawapan yang atau komen yang diberi oleh Tuan Imam. Sebagai akhirnya minta Tuan Imam bagi khulasah ataupun kesimpulan ringkas lah daripada pertemuan kita pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih. Daripada kesimpulan daripada semua ni, maksudnya kita ni kena kembali kepada Allah SWT, kena tengok balik apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang ditegah, apa yang dibenarkan syarak, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Jadi akidah ni kena mantap dan kena belajar, kena menuntut ilmu supaya kita ini tidak terpesong daripada akidah yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah SWT. Seperti pemujaan yang dilakukan dengan tujuan untuk kekuatan kerih, supaya dia tidak mengganggu keluarga. Ini semua benda-benda yang karut namanya kuasa yang sebenarnya kerih ni tidak ada apa-apa kuasa, dia adalah besi semata-mata. Tetapi peranan kerih tu sebenarnya terdiri daripada ada benda lain, kuasa gaib yang terdiri daripada jin yang menjadi khadam kepada kerih tu. Besi itu dia tak ada apa, cuma besi semata-mata. Baik, jadi kita boleh rujuklah dalam fatwa-fatwa tentang panduan, sama ada benda ni khurafat, boleh rujuk dengan JAKIM, bagaimana suatu benda yang bolehkah tak bolehkah, ada diizinkan tidak suatu benda itu digunakan untuk amalan perubatan Islam. Jadi
akhir sekali iaitu firman Allah SWT, katakanlah wahai Muhammad, tiada sesuatu pun yang akan menimpa kami melainkan dengan ketentuan Allah, dialah penolong kami. Maka hendaklah orang beriman itu bertawakal kepada Allah SWT. Surat At-Taubah ayat 51. Baik, seterusnya perbuatan menyandarkan keburukan adalah satu perbuatan yang syirik, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah memberi amaran menyandarkan keburukan kepada sesuatu ialah syirik dan tidak termasuk dalam golongan kami melainkan mereka yang beriman saja. Sesungguhnya Allah menghilangkan syirik itu dengan tawakal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Sekali lagi saya merakamkan ribuan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh Tuan Imam dalam sesi temu bual ini. Saya sekali lagi, saya Alias bin Ahmad, pelajar pengajian Doktor Pendidikan di Universiti Utara Malaysia, merakamkan ribuan terima kasih dan jazakallahu khairan jazak kepada Tuan Imam, dan insya-Allah kalau ada lagi perbincangan yang seumpama ini boleh kita jumpa lagi pada waktu yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.